Maka apabila dia turun sahaja, dia bukan terus diterima, tetapi ada nampak bayang-bayang, tidak selesa, sakit, panas, keadaan badan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang rakan lama saya tiba-tiba datang jumpa saya, lalu bertanya kepada saya. Oleh sebab kawan, dia tanya saya bahasa biasa lah saya. Dia panggil saya Mi. Aku makan ubat penenang. Maka oleh kerana kawan saya buat, kau ni nak masuk hospital Tanjung Rambutan ke? Tak ni. Aku ada masalah yang sangat besar. Saya tanya dia, kenapa bos? Aku ada saka. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, saya bagi tahu kepada kawan saya, kau tak usah makan ubat penenang, kerana dia akan merosakkan segala saraf yang berada di dalam badan kita. Engkau tak gila, lama-lama kau jadi gila. Masalahnya kau tu kawan aku tak? Maka dia pun gelak jumpa saya, dia tanya, macam mana nak mengeluarkan saka ini? Tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian, suatu soalan yang mencengkam. Satu tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini dibawa oleh sahabat saya tadi, sahabat lama ini, iaitu saka. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tahu dulu sedikit latar belakang mengenai saka ini, ya tak? Saka ini tuan-tuan, dia satu persoalan yang sehingga kini tidak terjawab. Banyak orang menyatakan dia faham, tetapi sebenarnya masih samar-samar, tuan-tuan. Penanggung saka ini seperti sahabat saya ni tadi, tuan. Allah, kalau tengok sampai tak tertanggung. Sangat sakit, sangat tidak selesa, sangat panas, sangat macam-macam sangat, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, teknologi pada hari ini, ada yang boleh berkaitan dengan penyakit lain. Alhamdulillah. Tetapi soal saka ini, tuan-tuan, teknologi tidak boleh kesan. Bagaimana untuk mengesan saka ini? Bagaimana untuk membuang saka ini? Jawapannya kita kena berpatah balik kepada kitabullah, kepada Quran dan hadis, tuan-tuan. Di dalam Quran itulah, jika kita pelajari dengan guru yang betul, maka kita akan menyelusuri pelbagai ilmu yang ada khususnya untuk membuang saka ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sahabat saya tadi, dia merayu kepada saya untuk membuang saka tersebut. Maka alhamdulillah, pada hari ini dia telah sihat dan menjadi sahabat saya. Bila datang jumpa, dia mesti belanja makan, tuan-tuan. Begitulah ceritanya. Okey, cut. Tuan-tuan yang saya hormati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Tadi seorang sahabat begitu. Ada lagi seorang sahabat, kawannya tuan-tuan bertapa. Tak lama, baru dalam setahun dua ini, bertapa di sebuah gunung, wujud pada hari ini, makna kisah ni setahun dua. Di sebuah gunung, menggenggam sekepal nasi dan dimasukkan ke mulut sedikit demi sedikit, hanya minum air hujan, tuan-tuan. Saya tanya, apa tujuannya? Tujuannya, tuan-tuan, untuk berdamping dengan suatu makhluk halus yang terpilih dan mempunyai kebolehan luar biasa untuk dijadikan kawan, untuk dijadikan pendamping, untuk dijadikan khadam kepada kita, tuan-tuan.
Kisah ini wujud, tuan-tuan. Ini zaman moden, kononnya. Tetapi pertapaan ini masih wujud di tempat-tempat yang tertentu di Malaysia. Ya. Jadi, tuan-tuan, upacara pemujaan, upacara yang bersendirian di mana kita hendak memerangkap ataupun kita hendak berkawan ataupun kita hendak berdamping dengan satu makhluk halus untuk dijadikan khadam kepada kita. Tujuannya, tuan-tuan, tidak lain tidak bukan untuk menjadikan kita ini hebat, kuat, kebal, dikerat begitu tidak ada apa. Kemudian untuk kita melompat pokok ke pokok, untuk kita boleh memutuskan rantai, untuk kita menampak cantik, untuk kita ini sentiasa begini sahaja. Ya tak? Kalau muka saya macam muka saya ni macam ni lah daripada dulu sampai hari ni lah. Kalau saya tak ada dulu handsome ni lah. Sekarang ni manis tu ada lah. Jadi dekat situ, tuan-tuan, ramai orang terpengaruh dengan satu keadaan yang masih wujud pada hari ini. Apa dia? Pertapaan, pemujaan, upacara-upacara, menyembah dan sebagainya. Tuan-tuan yang saya hormati dan kasihi sekalian, cerita asal-usul saka ini adalah daripada nenek moyang kita dulu-dulu. Pada ketika itu, tuan-tuan, ya, pada ketika itu, perkara ini bagi kepercayaan mereka sangat perlu. Jadi mereka melakukan perkara-perkara ini padahal mereka terperangkap dengan janji manis hantu dan jembalang ini serta makhluk halus. Ringkasnya mereka ini jin dan syaitan yang dijanjikan kehidupan begini-begini fata morgana yang indah-indah, tuan-tuan. Tuan-tuan, pada ketika itu, contoh saya berikan, tuan-tuan, kenapa mereka ini terperangkap. Contoh saya beri, contoh hari ini seperti surat. Kalau zaman saya dulu kita tulis surat ke hadapan ayahanda, ke hadapan ibunda, kita tulis surat, tulis telegram, ya tak? Ketika itu sangat perlu benda. Tetapi persoalannya, tulis surat ini kalau kita ceritakan di zaman ini, di zaman anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka gelak. Dia kata begitu dah. Mereka gelak tulis surat. Tetapi ketika kita berada di zaman itu, menulis surat itu perlu. Jadi samalah kaedahnya dengan orang-orang dulu ini. Dia berdamping untuk membuka hutan, untuk membaca, untuk mengorek parit, untuk menajak, untuk menanam padi dan sebagainya, menggunakan pendamping makhluk halus, jembalang yang dikategorikan dalam jin dan syaitan ini, tuan-tuan. Jadi mereka ini berkompromi, ya. Mereka ini membuat agreement ataupun perjanjian dengan jembalang dan sebagainya. Tujuannya untuk keadaan ketika itu sangat memerlukan, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kita pergi kepada jenis-jenis pendamping ini, tuan-tuan. Pendamping ini, tuan-tuan, ya, kalau kita bertapa di gunung, maka kita akan jumpa hantu gunung. Kalau kita bertapa di air, kita akan jumpa hantu air. Jadi pendamping ini, tuan-tuan, dia ada busut, dia ada gua, dia ada hantu gunung, hantu hutan, hantu kubur. Macam Piramli itu kan. Itu hantu kubur, ya tak? Kemudian hantu pantai dan sebagainya, tuan-tuan. Hantu penanggal dan lain-lain. Jadi, tuan-tuan, persoalannya bertapa ataupun ingin menguasai mereka ini dilakukan bukan zaman dahulu saja, hingga ke zaman ini. Persoalannya, tuan-tuan percaya ataupun tidak? Tidak mengapa. Kalau percaya, alhamdulillah. Kalau tidak percaya, tidak mengapa. Saya hanya menyampaikan satu keadaan kehidupan masyarakat kita. Tuan-tuan, pendamping ini, tuan-tuan, kadang-kadang dia berkembar. Berkembar dengan apa? Berkembar dengan keris. Dia boleh tegak. Berkembar dengan parang, berkembar dengan tongkat, berkembar dengan cincin. Tapi cincin saya ni tak ada. Ini cincin beli tepi ni aja, tepi jalan aja. Jadi, tuan-tuan, bila berkembar ini, tuan-tuan, ramai orang dia akan percaya keris tegak ini hebat dan sebagainya. Tuan-tuan,
kehidupan kita telah terpesong jauh daripada landasan Quran dan hadis, tuan-tuan. Jadi saya bercerita ini berdasarkan pengalaman melakukan rawatan daripada keturunan saya. Persoalannya, bolehkah benda ini diselesaikan? Bolehkah saka ini ditangkap dan sebagainya? Jawapannya, insya Allah. Apa itu saka? Ringkasnya, tuan-tuan, saka ini ialah makhluk halus, jembalang tanah, hantu, jembalang hutan dan sebagainya, ya, yang telah dibuat agreement oleh keturunan kita dulu berpindah kepada kita yang mempunyai hubungan darah. Itu ringkas saka. Persoalannya, tuan-tuan, apabila nenek moyang kita meninggal dunia, kalau tuan-tuan pernah dengar, pernah tak buka atap, buka bumbung, terpaksa diletakkan dengan daun mengkuang dan lain-lain lagi lah. Pernahkah dengar situasi ini? Mengapa begitu? Bila dah buat begitu, baru mudah untuk meninggal. Dan ada juga yang tak meninggal, sampai dah reput tangan, reput kaki, berulat dan sebagainya. Mengapa jadi begitu, tuan-tuan jawab? Maka, tuan-tuan, apabila orang ini telah meninggal, siapa yang ingin menjaga saka keturunan ini? Itu persoalannya. Ia akan turun daripada generasi ke generasi ke generasi ke generasi sampai hari kiamat. Maka, tuan-tuan, persoalan ialah dia turun ke mana? Dia turun kepada darah yang sama. Apa maksud darah yang sama? Kebarangkalian untuk ke darah yang sama adalah tinggi, hampir 70% ke 80% ke darah yang sama, tuan-tuan. Maka apabila dia turun sahaja, dia bukan terus diterima, tetapi ada nampak bayang-bayang, tidak selesa, sakit, panas, keadaan badan yang sangat tidak selesa. Maka, tuan-tuan, kita nampak bayang-bayang dan sebagainya. Itu adalah 10 anak tangga, dah tangga yang pertama. Baru nak bermula saka itu ke kita. Maka jika ada tanda-tanda begitu, tuan-tuan, tuan-tuan tak usah makan ubat penenang. Macam kawan saya yang atas tadi. Tuan-tuan kena berjumpa orang yang mempunyai ilmu untuk mengatasi masalah ini, menangkap ataupun membuang saka ini dari badan kita, ya, anak-anak, keluarga dan masyarakat. Jadi, tuan-tuan, cara untuk membuang itu ia perlu dipelajari. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan ilmu itu dalam pelbagai cara. Maka kita menghormati cara orang A, cara orang B, cara orang C, cara orang D. Janji tidak melanggar hukum Allah. Itu yang penting. Maka, tuan-tuan, kalau tuan-tuan merasakan ada keadaan yang begitu, ya, tepuk dada, tanya ada tak ada, maka tuan-tuan ambil satu keputusan segera supaya ia tidak menguasai semua darah yang berada di dalam badan kita. Jadi, tuan-tuan, bagaimana cara asas? Bukan untuk menghilangkan, tidak. Dia tidak mahu cara. Ini cara simple asas. Asasnya, maka tuan-tuan perlu kembali kepada makanan sunnah. Sunnatullah. Apabila kita makan, dia jadi darah. Jadi perkara itu, dia masuk menguasai darah kita. Maka kalau darah kita ini, minta maaf ya, darah makanan segera ya, darah makanan itu dan ini, mudahlah dia. Tetapi kalau berasaskan kepada buah-buah yang disebut di dalam Quran, insya Allah 100. Apabila kita makin banyak makan,
untuk dia mengacau kita, untuk dia hadir kepada kita, untuk dia datang kepada kita, sangat tipis. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sampai di sini dulu saya bercerita tentang saka asasnya. Maka kalau tuan-tuan rasakan perkara ini berilmu, syukur Alhamdulillah, tuan-tuan sebar-sebarkan kepada kawan-kawan tuan-tuan untuk ilmu yang bermanfaat. Tetapi andai tuan merasakan perkara ini tidak perlu dan membuang masa, saya mohon ampun dan maaf. Itu kelemahan diri saya. Yang lengkap, yang perfect adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada bahasa-bahasa saya yang kurang menyenangkan, saya mohon ampun dan maaf. Saya tidak ada tujuan apa-apa, ingin berkongsi pengalaman sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.